Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakrul Razi Ikmal bin Abdul Ghaffar, nombor matrik 060898. Jadi Alhamdulillah, hari ini saya dan sahabat saya Muhammad Adli Zubair bin Misrul akan membentangkan satu tajuk Tarikat Syazliyah yang diinterview oleh Al-Fadil Sidi Tengku Ahmad Saufi bin Tengku Abdul Rahman. Tarikat Syazliyah merupakan antara tarikat terpenting dan berpengaruh dalam dunia tasawuf. Tarikat ini didirikan oleh Syekh Abu Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syazili dan nama tarikat ini juga dinisbatkan kepada nama beliau sebagai pendirinya. Tarikat Syazliyah adalah satu tarikat yang diakui kebenarannya, yakni Al-Mu'tabarah, kerana Salasilah Asy-Syazili adalah bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyebaran tarikat ini dikenal pasti sejak zaman Tuku Pulau Manis, dan ini bermakna tarikat Syazliyah wujud seawal abad ke-17 Masihi di tanah Melayu. Syekh Abu Hasan Asy-Syazili adalah salah seorang tokoh sufi abad ke-7 Hijrah, yang mana menurut beliau zuhud tidak bermaksud harus menjauhi dunia, kerana pada dasarnya zuhud itu adalah mengosongkan hati dari selain Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan tidak ada larangan bagi seorang salik untuk menjadi pengusaha besar asalkan hatinya tidak tergantung pada harta yang dimilikinya. Tarikat Syazliyah memulai keberadaannya di bawah salah satu dinasti Al-Muwahhidun, iaitu Hafsiyah di Tunisia. Tarikat ini kemudiannya berkembang di Mesir dan Timur di bawah kekuasaan dinasti Mamluk. Kepribadian tasawuf dari Syekh Abu Hasan Asy-Syazili mendapat pengaruh yang kuat kerana perkembangan kejiwaan dan keilmuan beliau banyak dihabiskan waktunya di negeri-negeri barat. Antara tokoh penting tarikat Syazliyah yang kerap datang ke Malaysia ialah Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Bakhur Al-Hasani dari Kanada. Beliau merupakan seorang Arab Lubnan dan berketurunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta murid kepada Syekh Abdul Qadir Isa, yakni pengarang kitab Haqaid At-Tasawuf. Baik, kita sentuh sedikit tentang kepribadian dan pemikiran Syekh Abu Hasan Asy-Syazili. Syekh Abu Hasan Asy-Syazili yakni pengasas tarikat Syazliyah yang terkenal tidak pernah dilihat dengan memakai baju bertampalan sebagaimana yang dipakai oleh sebahagian sufi yang lain. Bahkan beliau selalu mengenakan pakaian yang bagus dan selalunya menasihatkan untuk bersikap sederhana. Bagi Asy-Syazili ini, bila mana seseorang itu memanfaatkan kebahagiaan dunianya, maka dia adalah orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menurutnya, orang yang memanfaatkan kebahagiaan di dunia akan selalu mencintai Allah. Ajaran Syekh Abu Hasan Asy-Syazili juga kukuh berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber yang tertinggi. Dengan demikian, ajaran tasawufnya dapat dikatakan tidak menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut beliau juga, tiada larangan bagi seseorang untuk menjadi kaya asalkan hatinya tidak bergantung pada harta yang dimilikinya. Baik, kita masuk kepada kita sentuh sedikit biodata tentang Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Bakhur Al-Hasani. Nama beliau adalah Syekh Asy-Syarif Al-Imam Yusuf Muhyiddin Rik Al-Bakhur Al-Hasani dan merupakan pengasas kepada Darul Hasani. Beliau adalah keturunan daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kedua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Yusuf mengambil tarbiyah sufiyah secara khusus dari Syekh Al-Mursid Sidi Abdul Qadir Isa radhiyallahu anhu, yang merupakan mursyid bagi tarikat Asy-Syazili Ad-Darqawiyah. Setelah dilihat kelayakan Syekh Sidi Yusuf Al-Hasani dalam memikul tugas sebagai mursyid, maka Syekh Sidi Abdul Qadir Isa memberi izin wiridul am dan khas tarikat Syazliyah dan izin irsyad serta tarbiyah kepada beliau. Syekh Yusuf pernah dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Isa untuk bertemu dengan guru beliau sendiri, iaitu Syekh Muhammad Al-Hashimi, dan beliau turut memberi izin wirid am dan khas tarikat Syazliyah kepada Syekh Sidi Yusuf Al-Hasani. Di samping itu juga, Syekh Sidi Yusuf Al-Hasani juga mengambil bai'ah tarikat daripada beberapa mursyid tarikat berlainan,
dan sebagai hasilnya beliau menerima izin irsyad dari mursyid-mursyid tersebut. Antaranya termasuklah Syekh Saleh Faghfur yang merupakan seorang tarikat Syaziliyah, Syekh Sayyid Muhammad bin Sayyid Al-Alawi Al-Maliki yang bertarikat Alawiyah, Syekh Uthman Sirajuddin An-Naqsyabandi yang bertarikat Naqsyabandiyah, Syekh Muhammad Naim Al-Jailani Al-Ashrafi yang bertarikat Al-Qadariyah, dan juga Syekh Muhammad Zaki Ad-Din Ibrahim yang bertarikat Asy'ariyah Muhammadiyah. Baik, kita masuk sedikit tentang biodata ringkas Al-Fadil Sidi Tengku Ahmad Saufi. Baik, Al-Fadil Sidi Tengku Ahmad Saufi bin Tengku Abdul Rahman merupakan seorang pengasas dan juga pembimbing di Zawiyah Darul Hasani, Bangor Peradun, Kuala Terengganu. Beliau dilahirkan di Singapura pada tahun 1989. Beliau menyambung pelajaran di Kolej Yayasan Terengganu di Cendering pada tahun 2007. Beliau seterusnya mengikuti pembelajaran di Madrasah Al-Hidayah, Kuala Terengganu pada tahun 2008. Beliau memperdalamkan pengajian bahasa Arab di Markaz Nil Hayu Sabi', Kahirah, Mesir pada tahun 2009. Seterusnya beliau menyambung pembelajaran di Universiti Azhar Al-Beqa Valley, Lebanon pada tahun 2010 hingga 2011. Baik. Seterusnya kita boleh lihat pada slide ini. Di sini saya sertakan senarai-senarai yang disebut oleh beliau lah, guru-guru beliau. Boleh tengok pada slide. Kita masuk kepada salasilah dalam tarikat Syaziliyah ini. Baik, sebagaimana yang terpampang di slide, di sini adalah susu galuh salasilah dalam tarikat Syaziliyah ini. Tarikat Syaziliyah ini merupakan salah satu tarikat yang diakui kebenarannya kerana salasilah Abu Hasan Asy-Syazili ini adalah bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh lihat di slide, daripada Nabi Muhammad sehinggalah Qutbul Muhakkin Sultanul Awliya Syekh Sayyid Abu Hasan Asy-Syazili. Kita masuk kepada amalan yang diamalkan dalam tarikat Syaziliyah. Berkaitan dengan amalan dalam tarikat Syaziliyah ini, mereka mengadakan aktiviti 2 kali seminggu, iaitu pada petang Jumaat dan malam Isnin. Pada malam Isnin, mereka mengamalkan selawat yang telah disusun oleh Syekh Yusuf yang sesuai dengan ajaran tarikat Syaziliyah. Selain itu, amalan dalam tarikat ini melibatkan 2 aspek, iaitu amalan secara individu dan juga amalan secara berjemaah. Baik, kita masuk kepada amalan individu. Baik, yang pertama, Wirid Al-Am ataupun Wirdul Am merupakan satu amalan individu yang utama, di mana amalan ini memfokuskan kepada istighfar, selawat dan juga tahlil yang mempunyai lafaz-lafaz tertentu. Wirdul Am ni merupakan zikir yang wajib diamalkan oleh setiap salik 2 kali sehari pada waktu subuh dan sebelah petang. Terdapat juga amalan tambahan yang merupakan lafaz khusus, iaitu berzikir dengan lafzul jalalah, yakni menyebut Allah. Yang mana amalan ini adalah amalan yang diamalkan oleh tarikat Syaziliyah sahaja. Baik. Tambahan pula, terdapat lagi amalan tambahan yang disusun oleh Syekh Yusuf, dipanggil sebagai Ad-Dur Al-Mukhtar, dan di dalamnya itu terdapat beberapa himpunan wirid yang diantaranya Hizbun Nawawi, Rotib Al-Haddad dan Rotib Al-Attas. Baik. Seterusnya amalan yang dipanggil sebagai Al-Mukhtasar Al-Hasani, di mana Syekh Yusuf meringkaskan daripada Ad-Dur Al-Mukhtar dengan tambahan wirid As-Sakran. Wirid ini adalah wirid yang diasaskan oleh Syekh Abu Bakar Sakran di Yaman dan merupakan wirid yang masyhur dalam kalangan awliyat serta masyhur dalam perubatan Islam. Antara amalan tambahan individu yang lain adalah Hizbu Al-Bahru yang diamalkan seminggu sekali. Dengan ini, amalan Ad-Dur Al-Mukhtar, Al-Mukhtasar Al-Hasani dan Wirdul Am adalah merupakan amalan setiap hari bagi yang mengamalkan tarikat ini. Maka wajib qada bagi yang meninggalkannya. Seterusnya adalah amalan jama'i. Amalan jama'i ataupun amalan secara berkumpulan yang diamalkan dalam tarikat Syaziliyah adalah majlis selawat yang telah disusun. Bagi individu yang hadir dalam majlis selawat, mereka tidak perlu lagi membaca Hizbu Al-Bahru kerana individu itu telah membacanya dalam majlis selawat tersebut. Majlis selawat ini diadakan secara mingguan, iaitu pada malam Isnin. Amalan dalam tarikat ini bukan semata-mata berzikir, malahan ada juga pengajian kitab yang dipanggil sebagai madrasah ilmu.
Antara bacaan yang dibaca dalam majlis selawat adalah diikuti dengan bacaan rotib Al-Fatihah yang dibaca kepada Rasulullah, tarikat Syaziliyah, guru-guru syekh serta muslimin dan muslimat. Seterusnya bacaan Hizbu Al-Bahru diikuti dengan bacaan Al-Istighfar Al-Kabir, Muzdawajah Al-Hasna, lafaz selawat, doa wal istighasah, dan diselesaikan dengan selawat Azimiyah dan Istighfar Al-Kabir. Seperti yang diketahui, Al-Istighfar Al-Kabir merupakan satu amalan dalam tarikat Ahmadiyah Idrisiyah. Dalam konteks tarikat Syaziliyah, amalan ini diamalkan juga kerana tarikat ini dianggap sebagai tarikat yang terbuka, membolehkan para pengikutnya mengamalkan wirid-wirid dalam tarikat yang lain. Di sini kita boleh lihat saya sertakan gambar-gambar yang diambil daripada kitab tarikat ini. Rotib Al-Fatihah, Hizbu Al-Bahar, Muzdawajah Al-Husna, lafaz selawat, doa wa istighasah, selawat azimiyah, dan juga istighfar Al-Kabir. Baik, setakat itu daripada saya serahkan kepada sahabat saya Adli Zubair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adli Zubair bin Misrul. Nombor matrik 060853 akan membentangkan mengenai kajian tarikat Syadziliyah. Baiklah, kita pergi kepada subtopik yang seterusnya, iaitu prinsip atau ajaran utama tarikat Syadziliyah. Baiklah, yang pertamanya bagi prinsip tarikat Syadziliyah ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika bersendirian atau di khalayak ramai dengan cara wara' dan juga istiqamah. Keduanya pula adalah mengikuti sunnah Nabi pada setiap perbuatan dan juga percakapan. Ketiga, menjauhi daripada sekalian makhluk dengan berpaling hati baik zahir atau batin, yakni berkhalwah dengan cara yang bersabar ataupun bertawakal. Kemudian yang keempat adalah redha terhadap Allah kepada kurniaannya yang banyak ataupun sedikit dengan cara berqanaah, iaitu berasa cukup dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, iaitu yang kelima, adalah kembali kepada Allah walau apa setiap keadaan, sama ada susah maupun senang, dengan cara memuji dan bersyukur kepadanya. Kemudian kita pergi kepada subtopik yang seterusnya, iaitu isu yang berlega dalam kalangan masyarakat berkaitan tarikat Syadziliyah. Adapun permasalahan yang timbul adalah ketika tarikat Syadziliyah mula diperkenalkan di Banggol Paradong berkaitan dengan stigma yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Stigma ini berpunca dari serangan kaum muda yang menguasai media pada masa itu melalui penyebaran surat khabar. Kesan dari serangan tersebut, ianya telah mencipta pandangan negatif dalam kalangan masyarakat setempat terhadap tarikat Syadziliyah. Mereka mula merasa pelik apabila mendengar tarikat ini, sehingga amalan yang dilakukan dalam tarikat ini dianggap sebagai sesuatu yang ganjil. Walaupun demikian, stigma ini hanyalah cabaran awal yang perlu dihadapi sebelum persepsi positif terhadap tarikat ini dapat dibina dalam komuniti tersebut. Secara keseluruhan, tidak terdapat masalah signifikan yang timbul mengenai tarikat Syadziliyah. Masyarakat sekeliling dapat menerima keberadaan tarikat ini tanpa adanya kontroversi yang berlebihan. Okey, jadi selanjutnya, secara kesimpulannya, tarikat Syadziliyah yang didirikan oleh Syekh Abu Hasan Al-Syadzili merupakan sebuah tarikat sufi yang sangat berpengaruh dalam dunia tasawuf. Tarikat ini diakui kebenarannya melalui prinsip atau ajaran utamanya seperti bertakwa kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, berkhalwah, redha dan sentiasa mengingatinya. Tarikat Syadziliyah menekankan nilai-nilai kesucian jiwa, mewujudkan asas pengajaran yang mendalam dan praktikal. Tarikat ini memiliki tujuan yang jelas, iaitu mencapai kesedaran ma'rifah Allah yang mengimplikasikan kesucian jiwa. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.